إلا على الظالمين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى riba dan hukumnya hukum riba. Baik, kita nak belajar tajuk baru iaitu riba di dalam sistem jual beli. Bagaimana kita maklum riba ni dalam mazhab al-Imam Syafi'i dia berlaku dalam dua situasi sahaja. Yang pertamanya riba berlaku dalam jual beli, ada tiga. Dan yang keduanya lah riba yang berlaku di dalam sistem ataupun dalam akad hutang. Dua ni sahaja. Dia tak berlaku dalam akad yang lain. Baik. Sebab itulah pembahagian riba yang kita akan bincang. Riba dalam mazhab Syafi'i dia hanya ada empat riba sahaja. Dia tak sama dengan mazhab Maliki dan tak sama dengan mazhab Hanafi. Itu kita tak boleh nak campur adukkan. Riba dalam mazhab riba dalam jual beli ada tiga dan riba hutang ada satu, jadi kesemuanya ada empat. Itu detail lah. Yang pertamanya apa? Yang pertamanya riba dalam jual beli ini dipanggil riba fadli, riba lebih, riba dengan sebab lebih. Kita akan belajar satu persatu bagaimana berlakunya riba tiap-tiap satu. Kita kenal dulu riba, pembahagian riba. Pertamanya riba fadli, riba fadli, riba dengan sebab lebih ataupun dengan sebab tak sama timbangan, tak sama timbangan ataupun tak sama kadar timbangan atau sukatan. Yang keduanya nama dia adalah ribal yadi. Ribal yadi ni berlaku dalam jual beli juga. Tak berlaku dalam hutang, tak berlaku di dalam pinjam meminjam. Ribal yadi ni iaitu riba dengan sebab delay ataupun lambat menyerahkan dalam majlis akad. Itu kita akan bincang syarat-syarat dia. Dan yang ketiganya adalah riba nasai. Riba nasai ini riba dengan sebab menyatakan tempoh ataupun menyatakan lafaz hutang dalam ijab qabul. Kalau tak nyata hutang dalam ijab dan qabul tak jadi riba nasab. Riba nasab dengan yadi ni dia salin orang panggil, dia sebaliknya. Itu tiga riba dia berlaku dalam jual beli. Kita akan bincangkan datang. Apa beza yadi dengan apa beza nasab? Beza dia, kalau yadi ni dia tak perlu lafaz delay dalam ijab qabul. Tak perlu lafaz hutang dalam ijab qabul. Tapi dia delay perbuatan dia. Dia panggil ta'khiril qabdi. Ta'khiril qabdi, dia melewatkan qabad, melewatkan serah terima ataupun melewatkan serah barang. Itu dia panggil yadi. Yadi ni simbolik. Yadi ni tangan. Simbolik kepada apa? Simbolik kepada lambat serah dalam majlis akad. Lambat serah dalam majlis. Kalau serah di luar majlis tidak dibenarkan, dipanggil riba. Riba apa? Riba yadi. Tapi kalau lambat serah masih dalam majlis tak apa. Sembang setengah jam tak serah barang. Adakah jadi riba? Tak apa, sebab dia masih dalam majlis. Belum dia berpisah baru dia serah. Tak nama riba yadi. Kita akan bincang macam mana praktis dia. Yang ketiganya nama dia riba nasab. Ini kalau kita tak betul-betul fokus dia keliru. Nasab pun dipanggil tangguh juga. Yang tu pun panggil tangguh. Yang tu tangguh dengan maksud delay. Yang ni tangguh dengan maksud apa? Nasab ni tangguh dengan maksud menyatakan lafaz tangguh dan ijab qabul. Maksud apa? Menyatakan hutang dalam ijab qabul. Apabila dia nyata hutang dalam ijab qabul, walaupun dia nyata hutang itu walaupun dia serah itu lambat 2-3 saat saja, tetap dinamakan riba nasai. Kenapa? Kerana dia menyatakan hutang dalam majlis akad. Itu beza dia, hampir sama nasab dengan yadi, tapi beza di sisi beza ataupun nisbahnya. Satunya delay dari sudut praktisnya, delay serah. Satu lagi dia menyatakan lafaz hutang. Dia berhutang lah. Ada jual beli yang tak dibenarkan berhutang. Kita akan bincang akan datang. Kalau jual beli emas dengan duit, tak apa berhutang. Kenapa? Kerana tak
berlaku riba kerana tak cukup syarat. Syarat dia apa? Item ribawi. Emas item ribawi, duit tak termasuk item ribawi dalam mazhab kita, melainkan mazhab orang lain dan juga qaul yang dhaif mazhab kita. Itu kena keratan. Baik. Itulah dia gambaran awal pembahagian riba dalam jual beli. Ada 3 riba, dan jual beli riba yang berlaku yang keempatnya lah dalam transaksi hutang, dipanggil akad qardi, akad hutang. Bukan akad jual beli hutang. Akad jual beli hutang lain. Akad hutang. Akad hutang ni berlaku riba juga. Kalau umumnya dipanggil riba hutang ni, dia termasuk di dalam pembahagian riba al-fadli juga. Riba al-fadli dalam jual beli dan riba al-fadli dalam hutang. Iaitu syarat-syarat kita akan bincang akan datang. Riba qardi kita letak di last sekali. Riba hutang ni iaitu berhutang ada manfaat, menyatakan manfaat, benefit. Kita akan bincang apa maksud benefit itu apa. Bukan bayar lebih sahaja benefit. Baik, kita fokus dulu riba di dalam jual beli. Kita settlekan dulu 3 jenis riba dan jual beli. Barulah kita akan bincang satu riba dalam hutang. Riba hutang kita tak last sekali. Baik, kita nak tengok pula makna riba dulu. Makna riba, pembahagian riba kita dah tahu. Kita nak tengok makna riba. Kemudian kita nak bincang item riba. Barulah yang ketiga, untuk memudahkan kita faham, kita tengok dari sudut formula dia. Kalau tak tengok formula memang payahlah, kita nak kena ingat formula dia. Riba ni complicated juga kalau kita tak susun struktur dari sudut susunan yang mudah untuk kita faham. Okey. Pertama kita kena ingat makna dia, ataupun pertamanya kita ingat pembahagian riba supaya kita tahu riba ni berlaku dalam situasi 2 tempat saja. Jadi tak berlaku tempat lain. Dia hanya berlaku jual beli dengan hutang. Jadi kita tak bolehlah nak rapuk, nak rakun semua asalkan lebih aja riba, tidak. Kita dah tahu riba hanya dalam jual beli, dan riba berlaku di dalam hutang. Dia tak berlaku sewa. Sewa lambat bayar tak berlaku riba. Lambat bayar charge lebih, tak berlaku riba. Kita tak bayar sewa tu, sewa parking tak bayar, menyebabkan dia akan up terus. Asalnya RM1 sejam 50 sen sahaja. 2 jam baru RM1 parking di Bangi ni. Tiba-tiba kita tak bayar, dia terus charge kita RM10. RM10 dalam masa 24 jam. Lepas 24 jam dan masa 78 jam naik RM20. Lepas 78 jam tak bayar terus naik RM50. Maka naik-naik itu bukan riba. Kenapa? Kerana kena ingat riba hanya berlaku, mazhab Syafi'i berlaku 2, riba dalam jual beli dan riba dalam hutang. Sedangkan parking itu termasuk dalam akad sewa. Walaupun kita tak ada akad. Kita nak tahu dulu akad apa. Parking itu dia termasuk dalam akad sewa tempat. Kita parking itu tempat milik perbandaran. Lalu perbandaran mengenakan charge. Maka charge itu dalam sistem muamalah, apakah akad yang sesuai untuk kita guna? Maka akad yang sesuai untuk kita guna ialah akad sewa, sesuai dengan praktikal dia. Maka akad sewa. Cuma apabila akad sewa tak boleh guna ijab qabul, lafaz ijab qabul, ketika itulah dalam mazhab kita dia ada alternatif. Tak nak akad sewa boleh, ketika kita nak bayar tu kita boleh bayar dengan akad hebah sahaja, supaya tak haram kita guna milik harta orang. Kerana parking itu bukan harta kita, dan bukan harta kerajaan. Walaupun harta kerajaan, kalau kerajaan mengenakan tak boleh, tetap haram. Ada yang kerajaan dia tak mengenakan, yang kita dah sebut, iaitu nama dia lah tanah mubah atau kawasan mubah. Mubah itu milik kerajaan, tapi dia tidak melarang menggunakan dan tidak mengenakan charge. Maka kita boleh guna tanpa charge, tanpa bayar, dan tak haram kita guna tanah-tanah reserve yang tidak dicegah, tidak dilarang untuk menggunakannya. Boleh. Itu dia dalam status muamalat dipanggil tanah itu mubah. Jadi parking boleh parking di tanah mubah. Tapi kalaulah dia dah kenakan bayaran, walaupun yang mengenakan bayar itu pihak kerajaan, walaupun kerajaan itu kerajaan tempatan, iaitu Majlis Pembandaran ini termasuk di bawah kerajaan tempatan, tetap dia
kita, bukan dia, tetap kita, kita kena bayar. Kenapa? Kerana dia telah menetapkan bayaran untuk maslahah dia lah. Itu bukan cukai lah, tak masuk cukai. Dalam Islam yang tak bolehnya adalah cukai. Cukai tak boleh. Cukai ni dia tak ada imbang balas. Cukai tidak ada imbang balas. Tapi kalau ada imbang balas, dibenarkan dalam Islam. Contohnya kerajaan mengenakan charge, tapi ada pertukaran yang boleh digunakan oleh pihak lain. Cukai tak ada pertukaran. Cukai pintu. Apa je pertukarannya? Kalau ada benefit lain tak apalah. Itu tak masuk cukai lah. Kalaulah ada pertukaran, imban balah dia panggil. Imban balah, maka dibenarkan. Mana contoh dia? Kita parking. Apa pertukaran dia? Manfaat tempat. Manfaat tempat itu kena tukar dengan duit. Nak guna boleh, tapi kena ada bayaran. Itu dia panggil imban balas. Bukan dikenakan bayaran tanpa apa-apa pun. Tanpa charge ada, tapi tidak ada apa. Itu dia panggil bukan imban balas. Kalau jual beli, sewa, dia kena ada imban balas. Kalau benda yang tidak ada imban balas, maka dia kena tengok pada akad lain, iaitu akad heboh ataupun akad hadiah. Tapi tak boleh paksa lah. Akad heboh tak boleh paksa, akad hadiah juga tidak boleh paksa. Macam juga tol. Tol itu bukan cukai. Cukai lain. Cukai macam road tax, cukai lah. Nak jalan raya, kena ada cukai. Sepatutnya nak berjalan atas jalan raya kena ada tol. Itu sah tol tu. Pergi kita nak lalu tempat yang dikenakan tol, wajib bayar. Haram tak bayar. Kenapa? Kerana ada pertukaran. Kita mengambil manfaat jalan, itu bukan milik kita. Asal dalam muamalah, kalaulah barang itu milik orang, jalan itu milik individu, dia tak benarkan guna, haram guna. Contoh kawan kita, tanah kawan kita buat jalan. Maka dia kata ni jalan milik aku, bukan milik kerajaan. Ini tanah aku tak benarkan lalu. Hanyalah individu tertentu je aku benar lalu. Kita tak boleh lalu. Melainkan nak lalu, dia kata boleh bayar per kilometer. Jalan aku ni 10 kilometer, bayar RM1 saja. Maka bayar. Apa akad yang boleh digunakan? Kita panggil akad sewa je. Sewa apa? Sewa manfaat jalan itu. Apabila sewa, sah. Iaitu lalu manfaat yang kita boleh ambil. Jadi akad tol tu termasuk akad sewa lah. Cuma mudah kita nak bayar tol ni, sewa sebab tidak ada ijab qabul. Kalau ada ijab qabul bolehlah. Kalau dulu kan dulu ni ada cashier. Kita bolehlah, saya bayar sewa. Dia pun terkejut. Bukan bayar sewa, bayar tol. Tol tu nama, kutipan, kutip duit. Ini atas akad tu, anak kutip duit ni atas dasar apa? Atas dasar sewa. Lalu jalan per kilometer ni dah tetap dah. Maka sah. Jadi bayar, boleh pahala lah kita lalu. Kita bayar tu dapat pahala lah. Kena niat, aku bayar. Paling mudahnya dah tak ada ijab qabul, sewa kan. Tak ada ijab qabul, maka kita niat heboh. Boleh sah. Asalkan ada pembayaran. Tapi niat itu kita tak boleh pilih untuk akad sewa kerana tak menepati syarat dia. Sebab ijab qabul tidak ada, maka kita heboh saja. Boleh. Okey, settle. Pertamanya pembahagian riba. Yang keduanya apa? Yang kedua makna riba kita akan bincang. Yang ketiganya baru formula. Dan yang keempat last sekali ialah praktis. Praktis ni kita nak tengok praktis riba. Last sekali. Dalam formula tu sebenarnya kita dah gabungkan dengan praktis. Formula tu kita akan baca satu-satu formula dan kita gabung terus dengan praktis dia. Praktis ni macam mana transaksi riba berlaku. Okey, settle. Okey, yang kedua. Pertama, pembahagian riba. Yang kedua apa dia? Yang kedua ni makna riba. Makna riba fadli kita rangkumkan sekali. Makna riba nasab dan juga riba yadi rangkumkan. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, riba itu pada lughah maknanya, makna riba bertambah. Bertambah. Jadi bertambah ni dia panggil makna lughah. Makna lughah ni umum.
Dia panggil a'ammun minal ma'na asy-syar'i. Dia panggil fahuwa a'ammun minal ma'na syar'i. Tu lughah ini dia lebih umum daripada makna syarak. Mana-mana lughah pun sama. Mana-mana istilah syarak, istilah bahasa dia lebih umum. Datangnya syarak menggunakan menggunakan istilah sama, riba juga, tapi lebih spesifik. Bertambah tu bertambah yang macam mana. Jadi orang gini ni apabila dia dah tak cakna kepada istilah syarak, tak belajar dah riba pada syarak, maka dia hanya ambil riba pada lughah. Apabila riba pada lughah, maksud bertambah, umum. Semua panggil riba. Pinjam lebih riba, jual beli lebih riba, tangan tangan jari lebih riba. Bertambah, seakan bertambah aja. Bini lebih riba, bertambah. Saya bini seorang aja, bini dua, riba lah tu. Makan riba, bukan makan riba. Aku bukan sekat makan riba ni. Aku makan nasi 2-3, makan nasi riba. Dengan bini pun aku buat riba juga. Tak cukup seorang bini, tambah jadi 3. Bertambah-tambah riba. Tak nak cakap riba sangat, kena bagi-bagi dia faham. Ini semua riba. Lambat bayar parking, riba. Lambat bayar sewa, lambat bayar bil elektrik, riba. TNB pun melakukan riba juga. Dalam menipu dua. Satu menipu tak kena kata riba tu. Yang keduanya ada ke TNB kalau lambat dia menaikkan? Saya tak ada bayuk. Tak ada tu kata menipu ustaz. Dua-dua dia buat aku jenayah. Satunya jenayah terhadap ilmu, yang keduanya jenayah. Nasib baik TNB tak saman. Dia bagi contoh, bil elektrik lambat bayar naik. Ni contoh merapu semua. Tak tahulah ke umur dia naik. Saya dekat ni saya jarang berlaku lagi naik. Cuma saya ingat mungkin dia terlupa. 2 bulan memang naik lah. Dia tak bayar. Sebulan tak bayar macam umur saya 150. 2 bulan naik 300. Riba. Riba apa dia tak bayar 2 bulan. Dia lupa nak tengok tunggakan tu. Dia kata contoh riba ni, buku lambat bayar. Buku pun kan sewa kan. Buku ni di library. Buku di library apabila lambat bayar kan kena charge 50 sen, RM1. Lambat hantar. Lambat hantar kena charge. Charge itu adalah riba. Semua riba dia bagi. Ini nama dia lebay riba. Ustaz riba kena buh nama. Semua riba. Jenayah ilmu. Jenayah ilmu. Satu yang menipu, jenayah ilmu. Yang kedua itulah nama jenuh dia tu nak tanggungjawab. Kalau benda dia buat tak betul. Maksudnya ya. Nanti beritahu PM aku. Imam. Boleh tolong perbetulkan dia. Boleh. Betul lah Ustaz TNB. Betul. Orang TNB. Bayuk ni dia tak boleh. TNB dia bukan bahagian tu. Dia kena bagi kat lesah. Nanti kita tengok balik betul tak kata-kata dia tu. Saya ingat betul. Ada yang bagi video kat saya tu, contoh dianya bil elektrik. Nanti saya tengok balik. Saya hantar kat ustaz tengok balik. Ustaz tolong perbetulkan. Dia orang TNB juga kena betulkan. Saya dah perbetulkan. Saya dah siap tulis dalam Facebook saya tentang jenayah yang dia buat tentang riba. Saya dah jawab satu persatu lah. Saya dah jawab dia. So, tengok balik. Dia nama depan tu adalah imam. Ustaz buka imam je, ustaz akan terus naik. Sebab ramai je jawab. Bukan saya seorang jawab. Tapi saya hanya jawab bidang saya, itu muamalah. Orang lain tu ada isu-isu fiqh lain tu, orang lain tolong jawab. Ada few Pak A tolong jawab. Banyaklah babo-babo daripada faham pun tolong jawab. Betul tu ada poin tu. Poin TNB tu. Habis dia. Tak betul jenayah. Kita wajib betulkan. Bukan kata mupak. Ada orang kata apabila saya buat di Facebook saya jarang. Saya Facebook saya ni tuan-tuan kalau follow, memang satu peratus perniagaan. Saya jarang saya menulis agama, jangan. Kecuali ada. Dulu-dulu dalam Facebook Azhar Ramli tu ada banyak juga. Saya buat untuk orang panggil apa? Sharing agama kan, sharing yang santai-santai. Jadi saya jawab dalam tu. Apabila saya jawab,
ramailah jemaah tak puas hati. Dia kata kenapa ustaz jawab terbuka, ustaz tu ramai orang duk follow, ramai duk claim. Dia kata saya tak sepatut, saya tidak ada adab lah tegur dia sebab dia pun tok guru. Tok garu macam tu. Kalau guru betul, tok guru betul, bukan bidang dia tak boleh bercakap. Saya confirm, saya berani. Bukan saya kata saya nak kata saya pandai, tak. Saya confirm dia tak akan khatam kitab muamalah. Itu saja. Sebab saya dengar dia baca memang orang tak mengaji muamalah. Bukan kata kita nak ego, tidak. Kita kalau dia belajar muamalah, ahlan wa sahlan, ajarlah. Nah, sebarkan ilmu muamalah. Bukan kita kata kita nak tunjuk pandai, tak. Kita pun tak pandai. Cuma kita perbetul sekadar kita pandai. Kan, jangan tegur perbetul kan hak benda kita tak pandai. Tu. Nampak sangat dia rakon semua. Yang saya ingatnya ialah tewa tempat baju apa parking, saya ingat parking dia kata riba. Yang kedua buku ni, sewa buku atau pinjam buku, lambat pulang kena, tu riba. Lepas tu bayar api, bil elektrik. Cuma bil elektrik tu saya cuba tengok balik, video tu ada. Dan saya pas dekat orang TB kita tengok makna dia. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan pada syarak, dan makna riba pada syarak apa dia? Maknanya ini pada luar kita dah settle. Betul lah pada luar tu apa pun betul. Tapi bukan kita nak. Yang kita nak lah pada syarak. Apa dia? Berakad. Dia kena ada akad. Ini satu. Dia kena ada akad. Ni poin pertama. Nanti kita akan buat poin. Poin pertama adalah akad. Kalau tidak ada akad dalam mazhab kita, tak berlaku riba. Walaupun haram. Haram dia naikkan. Itu semua haram. Cah lebih itu semua haram. Tapi nak cerita haram bukan riba. Haram dengan sebab mengambil sesuatu harta orang lain secara zalim. Contoh tak parking. Tak sewa, tak bayar sewa parking. Lalu dia lambat, kita lambat bayar, dia naik. Tetap haram. Cuma tak berlaku riba. Lambat bayar kecuaian dia kena cas kadar dengan kadar kesesuaian. Oleh kerana kecuaian dia tak bayar parking, nak parking free, maka dia charge RM10. Okey tak? Okey. Cukuplah, tak perlulah naik lepas 78 jam naik 20, lepas seminggu naik 50. Dia tak naik dah, sekali 50 je. Kalau lah itu nampak tinggi, zalim. Dia kena ambil kadar keperluan. Okey, careless dia ni, dia tak bayar tempat ni, sepatut dibayar 1 jam RM1. Kalau cah RM2 boleh tak? Kerana kecuaian dia. Okey lah, dia kena bayar lah, sebab ini harta orang. Ini cah sampai 50. Zalim tak? Zalim. Dia mengambil kesempatan dengan kecuaian orang. Habis. Satu, berakad. Akad apa dia? Akad tukar menukar satu barang dengan barang lain. Itu dia berlaku dan jual beli. Dia berlaku dan jual beli. Apabila berlakunya akad jual beli, yang tukar menukar barang dengan barang lain yang tak sama banyak dalam pandangan syarak. Ni riba fadli. Satu. Akad, satu kena ada akad. Yang kedua, tukar barang dengan barang yang lain. Barang mana? Barang yang termasuk item ribawi saja. Itu poin yang kedua. Lagi kita detailkan. Poin ketiga, yang tak sama banyak, yakni tak sama timbangan, tak sama kadar timbangan ataupun kadar sukatan. Tak sama banyak tu mengikut pandangan syarak, bukan ikut timbangan kita, tak. Dia kena ambil timbangan syarak. Kalau syarak kira timbang, kena timbang. Kalau syarak kira sukat, kena sukat. Kalau syarak kira sukat kita timbang, tetap tak dia ambil kira, berlaku riba juga. Dia kena ikut mi'yar syar'i, pandangan syarak. Baik, itu settle riba al-fadli. Ataupun ditangguhkan. Ini masuk riba kedua. Baik, sebelum kita masuk atau tu, kita tengok riba fadli dulu satu persatu, takut pening. Baik, tengok riba atau tu sekejap lagi.
au ma'at ta'khiri fi badalaini au ahadima. Dia panggil ta'khiril qabdi. Baik. Dia aqdun ala iwadin. Ni yang pelajar apa? Pelajar pondok kena hafal lah. Riba ni makna dia ada 3 poin. Makna dia riba fadli. Aqdun, poin pertama, ala iwadin. Iwadin makhsusin. Aqdun ala iwadin makhsusin. Poin dia pertama. Kedua ni sekali. Ala iwadin makhsusin. Kedua. Yang ketiga, ghairat tamasul. Ghairat tamasuli fi mi'yar syar'i. Okey, poin yang pertama, aqdun ala iwadin maqsusin ghairat tamathulin fi ma'yar syar'i halat al-aqdi. Okey, satu. Ni riba yang pertama. Riba fadli nama dia. Ya, riba pertama nama dia ialah riba fadli. Riba fadli. 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 Riba dengan sebab lebih ataupun tak sama. Okey, poin dia ada 3 kata kunci. Di sini yang pertama, kalau tak cukup 3 ni, tak nama riba fadli. Tu je, mudah. Kena cukup 3. Yang kedua, poin yang kedua. Poin yang ketiga ni penting. Dia ada 3 poin untuk menjadi riba fadli. Apa dia? Poin yang pertama, kena ada akad. Akad apa dia? Poin yang kedua, akad tukar. Akad jual beli lah mudah. Akad tukar, menukar ataupun jual beli. Akad tukar, menukar. Tukar menukar ni jual beli ya. Poin pertama akad, yang kedua tukar menukar. Tukar menukar apa? Kalau nak detail memang jadi 4, tapi kita nak ringkaskan. Ni, tukar apa dia? Tukar barang terus. Iaitu tukar menukar barang ataupun item ribawi. Jadi aqdun ala iwadin maksusin. Maksud ni apa? Maksud ni dia panggil al-ma'lum. Ni. Akad menukar maksusin. Maksusin ni barang yang tertentu. Dia bukan semua barang. Itu dia panggil item ribawi tu. Dia panggil akad yang termasuk item ribawi tu. Maksud ni khusus pada item ribawi saja. Item ribawi ni subtopik yang ketiga. Item ribawi kita tak masuk lagi. Tukar menukar item ribawi. Jadi nak faham, kena faham item ribawi, baru masuk punya kaum 3. Okey, tukar menukar item ribawi. Item ribawi ni ada 2 saja. Item dia 2. Pertamanya mas perak naqdun. Mas perak dinar dirham. Mas perak dinar dirham. Yang kedua, makanan. Yang kedua makanan. 2 ni je. Yang lain tak termasuk. Kalau mazhab lain nombor 3 ialah fulus, duit.
Tiga mazhab a'immatus salasah duit, dan mazhab kita duit ni sebahagian saja. Bukan mazhab Imam Syafi'i duit item ribawi juga, tapi sebahagian ulama. Itu jadi khilaf tu, ramai orang duk pegang kata duit ni item ribawi. Berhati-hati duit sama duit, tukar duit dengan duit, berhati-hati. Ya, tapi a'immatus salasah, tiga mazhab lagi. Cuma mazhab kita dia khilaf. Mazhab kita. Batus dengan Tok Guru, dia tak nak bincang yang qaul yang dhaif. Dia terus cakap duit tak termasuk item ribawi mazhab kita. Kenapa? Dia ambil qaul yang kuat. Qaul yang kuat, duit tidak termasuk item ribawi mazhab Syafi'i. Sebab tu boleh duit dengan duit tukar tak sama pun tak apa, mazhab Syafi'i. Tapi tiga mazhab lagi jaga, tak boleh. Dan sebahagian juga ulama kita juga ada sebahagian ulama mazhab Syafi'i sendiri. Seperti Syekh Bakri Syattar, dia mengatakan duit a'imah atau item ribawi. Berhati-hati tukar duit dengan duit, takut berlaku riba apa? Berlaku riba yadi. Kalau tak sama, duit dengan duit tak sama, kalau duit RM dengan RM ni boleh berlaku riba al-fadli. Tapi kalau RM dengan rupi tak berlaku riba al-fadli, tapi riba yadi. Qaul mana? Tiga mazhab dan sebahagian daripada mazhab Syafi'i. Settle. Tapi kita ambil pandangan yang kuat mazhab Syafi'i. Seperti Imam Khatib yang mengeluarkan kitab Iqna'un Nufus, sangat fakta dia sangat kuat, menolak, mengatakan bahawa duit tidak termasuk item ribawi dan tidak termasuk dalam perkara item yang diwajibkan zakat dalam mazhab kita. Jadi kena faham dari sudut perbahasan para ulama supaya kita tak clash. Bagi ulama je yang duk berkhilaf. Ini kita pun berkhilaf juga. Khilaf kita tak follow ulama. Kalau kita boleh buat keluar, okey. Ni tiga mazhab, okey. Tapi mazhab Syafi'i ada khilaf. Ni boleh. Ini dah tak cerita berkhilaf di kalangan mazhab. Dia berkhilaf dia. Okey, yang ni okey, poin yang ketiga. Okey, ingat di sini ni. Sini tempat keliru di mana? Tukar menukar. Ingat, tukar menukar item ribawi. Kalau tengok satu ke satu ni kita boleh faham. Cuma kalau tak faham satu-satu dia jadi keliru. Tengok tukar menukar. Mana tukar menukar kena ada item ribawi. Apa maksud dia? Kedua-dua pihak kena ada item sama. Ni kita nak tengok formula sekejap lagi, baru faham. Kena ada formula sama. Sama apa? Tukar dengan menukar ni kena item sama. Penjual item dia apa? Emas. Pembeli emas. Baru dipanggil tukar menukar item ribawi. Emas penjual, pembeli emas. Tu tukar menukar item ribawi. Kalau emas dan makanan item, ni pun ada item ribawi juga, ni pun ribawi juga. Berlaku dah? Tak berlaku. Kenapa? Dia ada formula. Sebab tu kalau tak disupport oleh formula, dia jadi keliru. Formula dia kena tukar menukar, ada sama item, ada item berbeza. Sama item 3 riba, item berbeza 2 riba saja. Apa maksud item berbeza? Satu pihak ada emas, satu pihak ada perak. Satu pihak ada emas, satu pihak ada makanan, itu dia tak panggil riba. Walaupun kan riba ada, emas pun riba, makanan pun riba. Ya, dia kena tengok formula. Ada formula sama jenis, sama item. Sama item, emas ataupun makanan, sama jenis. Jenis kena sama. Kalau sama jenis, sama item, berlaku 3 riba. Kalau sama jenis, item berbeza, 2 riba. Sekejap lagi kita tengok. Okay, yang ini faham umum dulu. Formula tu baru dia detail. Faham umum. Tukar menukar item ribawi. Sebab dulu biasa tak dengar orang tukar beli makanan dengan emas, dengan dinar. Sebab alat mata wang dulu ialah dinar. Jadi beli makanan pun beli dengan dinar, baju pun beli dengan dinar, apa keperluan beli dengan dinar, beli dengan emas ataupun perak. Kerana perak tu jadi
ketahuan. Yang kata riba apa tu? Tukar menukar item ribawi yang tak sama. Ni masuk poin ketiga. Ghaira tamathulin fi mi'yaris syar'i. Poin yang ketiga apa? Poin yang ketiganya ialah tak sama. Ghaira tamasul, tak sama. Fi mi'yaris syar'i, tak sama apa? Kadar timbangan ataupun sukatan. Kadar timbangan ataupun sukatan. Kadar timbangan ataupun sukatan fi, ini ada fi mi'yar syar'i ini mengikut timbangan syar'. Mi'yar syar'i ini kadar timbangan yang digunakan oleh Nabi di Madinah. Dia bukan kira semasa. Semasa beras ditimbang, sedangkan beras kadar timbangan sebenar beras disukar. Pada zaman Nabi bijirin disukar, barley disukar, beras disukar, gandum disukar, tapi kita dah ditimbang. Tetap berlaku riba. Dia nak ni. Kalau sama timbangan 10 kilo dengan 10 kilo, tak dibenarkan tukar. Dia nak sukar satu gantan dengan satu gantan. Boleh tukar, walaupun makanan sama makanan boleh tukar, sekiranya sama. Dia yang kata riba tak sama. Kalau sama tak berlaku riba. Sebab apa? Sebab tak cukup syarat. Nak riba fadli 3. Ada akad, tukar barang dengan barang, item ribawi, dan tak sama. Barang dengan barang tu, makanan dengan makanan, emas dengan emas, perak dengan perak. Macam tu. Kalau emas, perak sama perak. Kalau emas dengan perak, dia panggil satu item berbeza jenis. Itu lain. Ni satu item ni. Ni item. Ni item. Ni item, satu item, ni satu item. Dia nak tukar item ribawi. Sama. Jangan tukar item pertama item ni tak jadi riba. Itu keliru tu. Itu kena detail dengan riba. Mah perak, mah makanan riba. Kan item. Dah, ni satu item, ni satu item. Dia dua item. Dua item, dia nak sama. Tukar menukar item ribawi. Kalau emas, tukar dengan emas. Kalau perak, tukar dengan perak. Bawa item sama. Tapi kalau emas ditukar dengan perak, satu item tapi jenis berbeza. Makanan, beras dengan beras, satu item. Ya, satu item dan satu jenis item. Di bawah ni, dia ada pula, kita panggil types of item. Dia panggil jenis. Jenis. Dia kalau mengajar KL, dia kena bahasa Inggeris. Waktu ngaji di pondok tak ada item. Oh, pondok malu ni guna item ni, bid'ah. Dia kata ustaz mengajar KL bid'ah. Ditengoklah, bukan mengajar di pondok. Mengajar pondok tak tebuklah item, dia sebut ilah. Ilah orang KL tak faham. Ni, di sini ni nama dia lah ilah. Ilah riba. Ilah ni tanya tu ustaz, apa dia? Sebab riba. Bukan jam ya, orang nak faham sebab riba. Illatul riba ada dua. Illatul awalnya ialah naqdum, atsani dia panggil ta'mun ataupun mat'umun. Ada nak faham ilah macam mana? Apa ilah sebab berlaku riba. Jam sebab berlaku riba. Maksud sebab ilah itu ialah item riba. Jadi bawah pada item dia akan ada jenis item. Apa di mana bahasa Inggeris? Ustaz Abdul Rahman dia orang kita faham Inggeris. Cikgu Inggeris. Okey pelik tu. Cikgu Inggeris masuk ambil pondok. Dia panggil apa type kan? Jadi type ni item dengan type dia kena sama item, sama jenis, berlaku riba. Tapi kalau sama item, jenis berbeza, boleh jadi riba juga, cuma dua riba je. Tu akan datang. Waktu kena ingat formula. Ingat formula dua ni je, insya-Allah. Memang mudah jadi riba ni. Dia jangan keliru dengan ni. Ni satu item. Dia kena sama. Tukar menukar sama item. Maksud tu emas dengan emas, satu item. Tak sama riba fadli. Maksud apa tak sama? Emas kita penjual nak dijual kepada pembeli, Tuan Haji,
Tuan Haji Soleh ni dia ada emas 2 gram. Saya emas 1 gram. Saya nak jual emas 1 gram saya dengan harga 2 gram emas, Tuan Haji Soleh. Haram riba al-fadl. Kenapa? Kerana berlaku riba. Riba apa? Riba dalam jual beli. Atau panggil riba dalam jual beli. Ataupun jual beli riba. Emas 999 dengan emas 916 kira item sama ke? Okey, item sama. Item sama sebab emas dengan emas. Cuma jenis apa? Jenis berbeza. Jenis emas satu apa? 6. Satu lagi apa tadi? 999. Itu jenis emas. Maka emas dengan emas, kalau emas 916 sama emas 916. Kena sama jenis, sama item, sama jenis. Lagi pula nak elak riba kena sama. Kalau tak sama riba. Contoh emas saya 916 1 gram. Emas Tuan Haji Soleh 1 gram setengah. Riba. Kenapa riba? Kerana menepati syarat. Tak sama kadar timbangan. Sebab emas itu zaman Nabi, mikyar syar'i Nabi, emas ini ditimbang, tidak disukar. Sampai ini pun ditimbang. Maka kena sama timbangan emas. Kalau emas 916 pembeli 1 gram, penjual kena 1 gram juga. Nak tukar, apa faedahnya? Adalah rahsia dia kenapa dia nak emas kawan dia. Kalau nak tukar juga, kalau dah tak ada faedah, tak payah tukar lah. Okey, settle. Sebab apa? Sebab Islam melarang mengambil keuntungan dengan cara yang tidak dibenarkan. Sebab jual beli kalau tak sama tak dibenarkan. Kenapa? Ada jual beli yang tak sama dibenarkan. Kerana keuntungan boleh, asalkan item dia tak sama. Macam kita kan buat bisnes dengan duit dengan barang. Barang kita kan untung banyak. Boleh sebab item bukan item ribawi. Yang ni yang tak benar ni sebab ini spesifik. Ini item ribawi yang haram. Okey, settle. Ini 3 riba fadli, dia mesti 3 syarat. Mudah saja riba fadli. Okey, emas, sekali lagi, tak sama kadar timbangan. Emas mesti dengan emas, jenis sama. Perak dengan perak, jenis sama. Kalau perak dan emas dengan perak, dia panggil satu item jenis berbeza. Sebab apa? Sebab dua ni di kelas yang sama, 2 item yang sama. Dia panggil termasuk nuqdu, nuqud ataupun naqdu. Termasuk naqdu. Sebab tu kalau kita nak tukar emas dengan dirham dengan dinar boleh, walaupun tak sama boleh, tapi kena jaga 2 syarat. Kena jaga makna kedua dengan makna yang ketiga. Baik, saya tahu. Itu saja, mudah. Okey, kita tengok contoh kedua untuk lebih faham lagi sebelum masuk formula. Formula ni lagi setengah lah. Okey, kita tengok makanan. Apa makanan? Contoh kita tengok beras dengan beras. Satu item, ya. Item makanan, beras, jenis sama. Beras dengan beras. Apa jenis dia? Contoh kita ambil basmati lah. Kita ambil basmati. Basmati pun banyak sebenarnya. Banyak jenis kan basmati ni. Kita ambil contoh umumnya makanan, item makanan. Kita ambil jenis makanan tu beras. Beras dengan beras. Cuma beras itu dia tak sama kualiti. Tak apa, kita ambil yang sama kualiti. Basmati dengan basmati. Yang sama kualiti, grade yang sama. Grade A lah. Basmati grade A, basmati grade A. Okey. Jadi nak tukar boleh tak? Boleh dengan syarat sama. Kalau tak sama, contoh macam mana tak sama timbangan? Beras dia disukar bukan ditimbang. Fi mi'yar syar'i, beras dijiring disukar. Maka cara nak elak riba, beras penjual nak ditukar dengan beras pembeli mesti sama jenis. Apa dia jenis dia? Kalau beras itu basmati grade A, pembeli juga basmati grade A dan sama timbangan. Satu gantan dengan satu gantan.
Yang jadi riba macam mana? Yang jadi riba tukar beras basmati grade A segantan setengah ditukar pembeli dengan 2 gantan. Mana harga dia? Harga dia 2 gantan. Saya jual beras saya 1 gantan, beras basmati 1 gantan setengah dengan harga dia 2 gantan beras basmati grade A. Riba. Apa yang riba tu? Kerana tak sama kadar sukatan. Kenapa boleh jadi riba? Nih, tukar menukar item riba. Itu kena ikut flow. Ini dipanggil flow. Kalau tak ikut flow ni memang tak boleh. Dia mula-mula flow, kena follow. Yang kedua baru kat sini lahir rizat. Rizat ni kita panggil hukum. Rizat ni dia panggil hukum. Jadi kalau tak ikut flow, dia tak akan keluar hukum. Ini dia punya konsep dia. Faham konsep, insya-Allah mudah. Jadi inilah dia flow dia. Dia kena ada angkat dulu. Flow pertama, apa dia flow ni? Boleh tunjuk? Pak Maju berapa nak faham? Susunan tak? Apa dia flow bahasa Inggeris? Terbiasa kadang-kadang pada bahasa Inggeris yang kita guna tak faham nak terjemah. What mean? Apa dia? Aliran. Kalau betul terjemahannya aliran. Dia punya, kita punya aliran lah. Tu ada cikgu Inggeris. Okey, tengok macam ni. Ni untuk khusus untuk student ni. Pelajar-pelajar pondok macam ni. Kan ni nombor 1 kan. Dia kena ada satu akak dulu. Ni. Flow dia nombor 2. Tengok nombor 2 pun. Kalau yang ni tak ada pangkah awal lagi, tak berlaku riba. Sebab apa? Sebab akak tidak ada mazhab Syafi'i. Dia main hulu je. Hulu merah. Hulu beras. Dia pun hulu kat kita. Kita ambil senyap. Tak sama ni. Tak boleh ni, tak sama. Tapi senyap tak cakap apa. Kalau dia kata saya hadiah saya mau, itu tak berlaku riba lah. Kawan hadiah, kita pun hadiah balik. Kita hadiah kepada dia segantan setengah, dia ambil yang baru pula 2 gantan. Salin hadiah mana hadiah, salin hebah mana hebah, itu tak berlaku riba. Ini berlaku riba ni jual, kena akad tukar, kena ada akad jual beli. Saya jual lah 1 gantan setengah kepada haji dengan harga 2 gantan beras basmati. Ada tak akad? Ada. Ada tak tukar-menukar? Ya, ada. Saya guna akad tukar. Ada tak tak sama? Ada. Tengok. Flow dia cukup, maka lahirlah rizat hukum. Baru boleh hukum. Kalau tak cukup flow dia, tak apa kita skip, akad tidak ada, 2 ada, 3 ada, tak dinamakan riba. Kalau bahasa akademik dia panggil kena tengok syarat lah. Syarat. Cukup syarat baru ada masyru'. Masyru'. Ini syarat flow ini masyru' rizab ini. Masyru' dia apa? Masyru' dia riba. Syarat dia 3. Nak berlaku riba kena tengok syarat. Cukup syarat ada masyru'. Okey, settle. Allah, pada nak buat yang baru. Pada ini je, pada riba fadli. Nak masuk riba yang kedua. Ustaz, ya. Saya masih nak nampak lagi tentang konsep tukar barang sama-sama tu kan. Okey. Apa matlamat ni kan? Barang ditukar sama. Apa kalau kita ada tukar barang tu macam barter trade. Yes. Barter trade barang katakan beras dengan getah. Okey. Itu dia tukar barang kan. Yang ni yang kita tukar barang sama tu atas dasar apa? Okey. Maksud akadum ni, maksud iwadih pada ini je. Okey, pada ini. Yang ni je pada. Okey, barter trade ni sebenarnya barter itulah jual beli dalam syarak. Apa maksud jual beli? Jual beli lah tukar menukar. Maksudnya barter. Cuma dalam sistem ekonomi, dalam ekonomi biasa kita belajar, ekonomi ni dia ada istilah sendiri. Maksud jual beli. Bagi dia barang dengan alat. Dalam Islam, alat ekonomi dan alat pertukaran dinar dan dirham itu alat. Tetapi jual beli asalkan menggunakan harta, walaupun harta itu diklasifikasikan alat secara spesifik, tetap nama jual beli. Sebab apa? Sebab jual beli ni
dia lebih spesifik. Asalkan harta, walaupun harta itu dah dibrandkan alat, dah dijadikan alat secara official, maka tetap nama jual beli. Sebab jual beli apa dia? Jual beli tukar harta dengan harta. Itulah dipanggil barter. Maksudnya dalam Islam, sistem barter itu adalah sistem jual beli yang sebenar. Cuma naik dalam ekonomi kita dia separate. Barter lain, jual beli lain. Kita tak, Islam tak separate, sama. Orang panggil benda yang sama. Di antara barter dengan jual beli adalah sama. Apa maksud sama? Barter itu jual beli itulah barter. Barter trade memang jual beli dalam Islam. Okey, apa tujuan? Okey, dia ada tujuan. Kenapa nak tukar benda yang sama? Ni bagi orang yang ada nilai, dia ada value. Saya nak emas dia, bagi saya ada value walaupun sama. Nilai dia, orang panggil apa? Tukar item yang sama ni, emas dengan emas. Emas dia dengan emas saya sama. Boleh tukar tak? Boleh tukar. Kenapa nak tukar? Apa tujuan dia? Kan sama kadar timbangan. Tapi walaupun kadar itu sama, value dia tak sama. Nilai yang ada pada dia itu pada saya ada nilai. Pada dia nak nampak nilai yang ada pada saya ni lagi. Tapi kalau kadar sama saja. Sebab itu bagi certain orang yang mementingkan value, dia nampak emas yang ada pada dia berkenan walaupun kadar sama. Dan dia pula nampak emas yang ada pada saya, value dia ada. Something value lah. Tak kisah kita, mungkin tak, bagi kita tak ada apa. Islam telah memperuntukkan peraturan, kalau ada orang yang nak tukar something yang sama, mana item yang sama, mesti kadar sama. Kalau kadar berbeza, itu dipanggil take advantage, haram. Islam menuntut ruang untuk mengambil kesempatan. Kenapa? Boleh nak tukar. Nampak kau nak emas aku boleh, tapi kena lebih. Mau kena tambah 1 gram setengah. Itu haram. Jadi riba al-fadl. Okey, setelah di sini insya-Allah yang nampak kurang mungkin perlukan sedikit dalam formula nanti lagi jelas. Emas dengan emas, emas dengan perak, makanan beras dengan beras, beras dengan gandum. Itu dalam formula. Sebab kita struktur kita ikut struktur. Struktur pertama pembahagian riba. Ini dia panggil pembahagian ni struktur dalam ilmu riba. Dalam ilmu riba, kalau kita belajar by struktur, dia memang kita confident. Orang pusing ikut mana tetap. Sebab dalam minda kita dah ada struktur, sistem filing dalam minda. Orang pusing ikut mana, kita nak jawab, kita tengok struktur. Pembahagian riba, duk riba mana? Yang kedua, makna riba. Okey, riba ni aku nak tahu, riba jual beli ke riba hutang? Settle. Yang kedua, kita scan pula makna riba. Riba apa ni berlaku ni? Yang ketiga ni kenapa kita bagi formula? Untuk memudahkan dia praktis. Sebab dia nak tahu riba apa, kena tengok praktis formula. Pembahagian riba. Pembahagian riba yang kedua, apa tadi yang kedua? Makna kan? Ke item dulu. Makna riba, item dulu lah. Sepatutnya kita buat item dulu, baru makna kan? Sebab apa? Sebab dalam makna ada item. Dia tak tahu lagi item. Kita buat item dulu Item riba. Item riba. Item ribawi. Item ribawi. Yang ketiga baru makna. Okey, makna riba semualah. Makna riba. Makna riba. Kalau dia tak nak buat makna riba, dia boleh formula tu. Okey, tapi kita nak detail lah makna riba. Makna riba ni, riba ada 3, kita buat satu-satu. Makna riba fadli, riba liadi. Sebab pembahagian riba ni dah 3 dah. Kita dah tahu dah. 1, 2, 3. Dalam jual beli, dalam hutang pula 1. Pembahagian riba ni ada riba fadli, ada riba hutang. Pembahagian riba. Riba dalam jual beli 3, riba hutang 1. Riba dalam jual beli 3,
Dalam jual beli ada 3 riba, dalam riba hutang 1. Okey. Jadi makna riba ni berdasarkan ni lah. Yang keempat baru formula. Okey, kita nak sambung. Sebelum sambung formula, riba yang kedua. Terkeluar mana? Keluar. Putra, padan ni. Nak sambung riba yang kedua. Padan ni. Padan flow ni, syarat ni. Kita sambung riba yang kedua. Au takhiril badalain. Pada tu. Tinggal ini je. Yang ini dah. Kita akan sambung ribal yadi. Ribal yadi. Okey, sambung au takhiril badalaini. Ni riba kedua. Au takhiri badal fi badalaini. Badalaini. Au yang ketiga ahadihima. Okey, ni riba yang kedua. Nama dia riba yadi. Riba yang kedua. Takhir ni makna apa? Makna dia takhirul badalaini ni delay. Takhir ni delay Okey, kita nak empat lah. Empat suku kita nak berhenti. Okey, takhiril fi badalaini. Takhir ni makna apa? Maknanya delay. Ni riba yang kedua. Takhiril qabdi. Makna dia takhir badalaini ni takhiril qabdi. Takhiril qabdi. Okey, riba yang kedua, settle riba pertama, riba al-fadli. Kita riba al-fadli mudah saja. Riba lebih ni berlaku dan jual beli dengan 3 syarat. Ikut flow dia. Cukup 3 syarat dapat result. Yang ni pula mudah, tak cukup syarat satu je yang ni. Dia mengekalkan syarat ni tau. Ni. Okey, flow dia begini. Riba yang kedua. Flow dia sama untuk nak result ni. Pertama, sama lagi, perlu diangkat. Kekalkan ini. Yang kedua, kekalkan. Tukar menukar, yang ini kekal. Dia beza dia ketiga je. Ingat, dua ni tetap sama flow dia. Syarat dia sama. Syarat masyru' dia bagi. Akad, tukar menukar, item sama. Item ribawi sama. Beza ni yang ketiga. Beza riba fadli, riba liadi, riba nasab pada flow yang ketiga. Ataupun dia panggil pada syarat yang ketiga. Okey, yang ketiga apa? Kalau tak ni, ketiga ghairat tamassul ni. Ghairat tamassul fi miyar syar'i. Tak sama kadar timbangan ataupun sukatan. Yang ni pula au, sebab au ni sambung pada ghairat tamassul. Sambung apa? Aqdun ala iwadin maksusin takhiri fi badalain. Au tu atau pada kata ni ghairat tamassul. Jadi tukar menukar item ribawi, takhiril badalaini, melambatkan, delay. Ni takhiri fi badalaini ni lambat apa? Lambat qabdi,
serah menyerah antara apa? Antara penjual dan pembeli. Fi badalaini, dua imban balang lah. Tu. Jadi lambat qabah nisbah apa? Badalaini. Nisbah dua imban. Maksud apa? Maksudnya lambat serah menyerah dalam majlis akad. Ni. Lambat menyerah serah apa? Serah barang ni. Serah barang ni, serah item ribawi ni. Lambat menyerah dalam majlis akad. Macam mana contoh dia? Contoh dia, kita tukar emas dengan emas, dirham dengan dirham, perak dengan perak. Sama tak kita tukar? Kalau kita tukar sama, tak berlaku riba fadli. Tengok, sama tak berlaku riba fadli. Boleh tukar tak? Boleh. Sebab 1 gram emas dengan 1 gram emas boleh tukar. Sebab tak sama, dah sama, tak berlaku riba fadli. Tapi ingat, takhiril qabdi kena serah dalam majlis akad. Maksud apa? Penjual serah, pembeli serah. Ataupun kena kedua-dua serah dalam majlis akad. Itu mudah faham. Kedua-dua serah dalam majlis akad. Jangan delay walaupun 1 minit. Tak boleh delay. Macam mana contoh delay? Contoh delay, emas dia 1 gram dah ada. Emas penjual 1 gram dah ada. Tapi penjual holo dulu. Penjual kata, ni emas saya 1 gram. Saya jual emas saya 1 gram dengan harga 1 gram emas. 1 gram jual dengan 1 gram. Boleh tak? Boleh. Sah tak? Sah. Cuma dia ni, pembeli ni, Tuan Haji ni kena serah dalam majlis. Jangan delay, kejap, oh emas saya terlupa. Boleh tak saya hantar setengah jam lagi? Ataupun boleh tak saya pergi ambil dalam kereta sekejap? Berapa minit je delay. Dia tak kira. Asalkan takhir ni tidak disyaratkan lambat, minit ataupun lama. Maksudnya tidak disyaratkan lambat atau cepat. Kadar itu asalkan lambat walaupun beberapa saat tetap dikira haram. Contohnya nak pergi ke kereta sekejap je, emas dulu dalam kereta. Apabila dia berpisah, dikira takhir. Maksud takhir ni apa? Takhir ini dia tidak menyerah dalam majlis akad. Apa maksud majlis akad? Majlis akad tempat penjual dan pembeli berada bersama-sama. Jangan berpisah. Kalau dia nak pergi ambil emas di kereta, heret sekali penjual. Dia tak berpisah. Jom, emas aku dalam kereta, lupa lah. Jom kita pergi sekali. Berpisah? Tak berpisah. Itu maksud majlis akad. Majlis akad ni dia merujuk kepada apa? Kepada tempat yang ada penjual dan pembeli. Selagi mereka dua belum berpisah, itu dipanggil tempat majlis, dipanggil tempat akad. Ya. A dia berhajat nak tukar duit dengan B. Duit. Duit. Okey. Dengan duit super je, nilainya sama. A dia nak tukar 250. Jadi yang B ni dah sediakan duit 250. Tiba-tiba masa yang dia datang tu, dia bawa 150, kurang lagi 100. Jadi dia kata boleh ke kalau dia ambil dulu yang duit RM6 yang kita dah ready dah 250 ni. Kita pun bagilah atas dasar niat memudahkan dia lah. Tapi akhir kali berpisah dulu lah, sehari dua hari baru datang, kemudian lagi 100. Okey. Riba juga. Baik. Adakah nama riba? Okey, duit dengan duit item ribawi, di dalam mazhab lain nama riba. 3 mazhab lagi, duit termasuk item ribawi. Mazhab kita segelintir, sebahagian ulama mengatakan riba. Tapi kalau kita nak buat pendapat muktamad, tak bincang, tak ada riba. Contohlah kita tukar duit, ada orang tegur, tak apa, saya ikut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Duit bukan riba, boleh tukar, tak sama pun boleh tukar, tak delay pun boleh tukar. Tak delay lah tadi, tak serah selalu, boleh tukar. Tak sama boleh tukar, delay pun boleh tukar, hutang pun boleh. Tak berlaku riba fadli, tak berlaku riba yadi, tak berlaku riba nasab. Cuma bagi orang, kita nak jawab bagi orang yang mengikut 3 lagi mazhab dan mengikut sebahagian pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan duit item ribawi. Okey. Apabila duit ni dia ambil item ribawi, okey. Duit dengan sama.
Item yang sama, fulus. Tak ada lah tadi. Item fulus dengan fulus. Jenis dia sama, RM dengan RM. Jadi fulus itu item, jenis dia RM. Sama tak? Sama. Apabila sama dengan sama, maksud sama item, sama jenis, kena sama kadar. RM kena sama. Kalau 100 kena tukar 100. Dia tak boleh lebih. Tak boleh 100 RM2. Lebih tu tak boleh. Sebab apa? Sebab item sama, jenis sama. Kalau item sama, jenis berbeza, tak apa, tak sama. Rupiah dengan RM. Item sama, jenis tak sama. Itu tak berlaku riba fadli, hanya berlaku riba liadi. Okey, yang Ustaz tanya tadi, dia nak tukar sama, dia sama. Okey, sama. Ataupun tak sama pun boleh lah. Cuma berlaku delay. Boleh tak boleh delay? Jawab dia, delay tak dibenarkan. Delay walaupun sekejap tak dibenarkan. Kalau dia nak tukar juga, jangan guna tukar. Delay tak boleh. Walaupun sama, ya sama, tak berlaku riba fadli. Ini riba yang kedua, takhiril qabdi. Dia delay. Dia kena serah cukup dalam majlis. Dia serah separuh, macam Ustaz kan jadi serah separuh. Serah separuh, dia nak akad hutang. Kalau nak akad hutang, tak boleh juga. Sebab ni, au ahadima riba yang ketiga, menyatakan hutang dalam majlis akad. Tak boleh nyata hutang apabila ada item sama. Item sama, semua dia ikut flow ni. Cuma beza ketiga. Yang kita kata yang yadi dulu. Yadi ni dia tak boleh delay. Delay dalam majlis akad tak boleh. Delay salah seorang pun tak boleh, delay kedua-dua pun tak boleh. Dua-dua lambat, serah, berpisah dulu. Tak boleh. Ataupun seorang aja serah, seorang lagi tak serah, tak boleh. Dia kena kedua-dua serah. RM dengan RM serah. Emas dengan emas serah. Perak dengan perak serah. Serah menyerah. Itulah dia panggil qabdi qabah. Ambil dia panggil hulur menhulur. Qabah dia panggil ambil mengambil. Lambat ambil, dia panggil lambat serah. Nama jadi akad. Solusi kita akan belajar dari kitab ni petunjuk solusi. Solusi dia jangan guna tukar. Guna hebah boleh. Sama ada hebah tu senyap boleh, hulur, dia hulur, kita hulur, senyap. Jangan guna tukar. Maksud jangan kata aku jual ataupun aku tukar RM RM100 dengan RM RM100, kamu duit kecil. Itu tak boleh. Kalau ikut pendapat yang a'immatus salasah dan juga pendapat sebahagian mazhab kita. Okey, settle. Yang kedua, lambat serah dalam majlis akad. Contoh pertama tadi dah settle. Contoh dia emas dengan emas, dia delay sekejap je, dia ambil dalam kereta ataupun dia ambil mana-mana lah. Mungkin 2-3 minit je, mungkin setengah jam. Dia tak kira kadar lambat tak kira. Asalkan delay je, walaupun beberapa saat. Dia tak boleh delay. Okey, habis. Sebab tu orang ada bincang isu money changer. Money changer ni isu di mana? Isu berlaku riba liadi. Sebab contoh kita nak tukar RM dengan rupiah, RM dengan dolar. Kita nak pergi ke negara mana yang pakai dolar, kita nak tukar. Okey, RM100 contohnya, RM100 ataupun kita kata $300 lah. $300 $100 lah. $100 contohnya kita ni sebab berapa sekarang ni? 3 kali ganda. 1,200. 3 kan? Lebih. Tak sampai 4 kan? 4 lebih. 4 lebih maknanya kalau $100 contohlah. Jadi kita dekat dengan 4 tu lebih lah. Kan? 100 kali 4. 1,000 lebih dah kita. 1,000 lebih Okey, contohlah. Jadi kita hantar, kita $100, jadi nak tukar dengan 1,000 lebih lah. 1,000 lebih tu kita bayar dulu. 1,000 lebih kita bayar. Harga dia berapa? Harga $100 dijual dengan harga berapa? Dengan harga 1,000 lebih RM. 1,000 lebih RM. Ingat, kalau macam ni, mana berlaku riba? Ini bukan qaul muktamad mazhab kita ni. A'immatus salasah dengan sebahagian pendapat kita. Kita dah hulur dah 1,000 lebih. Tiba-tiba cashier di money changer tu sakit perut ke, dia nak pergi tandah ke, dia tunggu boleh tak? Saya nak ke tandah. Jangan. Bayar dulu. Melainkan senyap tak ada lafaz apa, hulur main hulur je, itu tak ada apa. Saya nak tukar duit, itu lafaz tu. Saya nak tukar RM saya nak ke saya nak ke Amerika, contohlah, saya nak ke London. Berapa? Kita pro. Dia pun cakap. Itu tukar tu, kena ada lafaz tukar.
Ni contoh kita tak dapat tukar pun. Senyap je. Berapa Kalau 100, tak dapat tukar pun. Kalau senyap tak apa. Kan sebab tidak ada angka. Tak berlaku riba walaupun diri. Tak berlaku riba walaupun diri. Mazhab kita dijaga. Jadi konsep tentang riba ni, bila barang tu sama barang kita beli, kita tukar lembu dengan lembu. Jadi nilai itu tak berubah lah, tak ada beza Nilai dia tak ada. Tak ada beza tak ada tu. Tapi katakan kalau macam tukar emas tandakan, tapi emas ni berlainan. Kalau emas ni dia ada nilai. Tiap kali dia akan naik turun. Ya. Jadi kalau kita buat tukaran tu ada unsur riba tak? Emas dengan emas dah tak boleh. Kalau emas dengan duit tak apa. Emas dengan duit. Sebab emas tak masuk item ribawi. Dia nak dua-dua ni sama. Emas dengan emas, perak dengan perak, duit dengan duit. Kalau emas dengan duit, item berbeza. Sebab dia emas, saya duit, berbeza item. Melainkan kalau saham kan usah saham. Saham tu kita masuk dalam, dia ada material masuk dalam jual beli. Jual beli juga. Cuma saham ini kalau yang ada benda boleh berlaku jual beli lah. Kalau ada benda, sijil ke apa ke, dia nak jual beli ni mesti ada makhud. Mesti ada benda yang kita angkat. Mesti ada material yang kita angkat. Sama ada benda itu bentuk sijil, okey lah. Saham dalam bentuk sijil. Baik, kita dah nak asal, jadi kita kena sambung. Nampak gaya kan? Kena sambung bulan depan lah. Kita sambung bulan depan kat mana? Dekat riba yang ketiga Kalau ingatkan, settle dah takhir al-qabdi. Riba yang ketiganya ialah ni, au ahadima, iaitu riba dengan sebab nasab, dengan sebab menyatakan lafaz hutang. InsyaAllah kita akan formula juga minggu depan, bulan depan. Ni baru struktur yang ketiga bro. Ini struktur kita. Minggu depan struktur yang keempat. Yang keempat, formula riba. Dia ada dua je formula mula. Jadi masuk formula riba jangan bimbang. Lah ni nampak tak berapa faham lagi, tak apa. Masuk formula riba, kita akan ulang balik makna ni. Mudah je riba. Baru kita baca dia punya tu. Jadi sebelum tu dia apabila ada formula tu kita akan guna untuk handle case. Apapun case memang kita akan refer formula. InsyaAllah dalam formula tu mungkin kita bagi 1-2 contoh saja, 1-2 case saja. Lepas tu case apa pun kita akan refer kepada formula tu lah. Wallahu a'lam. Kitab kita berhenti kat mana? Kat ribawi ni kan? Betul. Kitab tu kita berhenti dekat atau ditangguh akan dia terimaan kedua-duanya atau salah satu daripada kedua barang itu. Tu dia riba nasab tu dengan riba liadi. Riba liadi dah habis sambung. Atau ditangguhkan terimaan keduanya. Tu makna apa? Maknanya takhir qabdilah riba liadi. Atau tu salah satu daripada kedua barang itu. Tu dia panggil takhir istihqaq, iaitu riba nasab. Dekat riba nasab ni. Riba nasab atau salah satu daripada kedua barang itu. Tangguh juga, tapi tangguh dengan makna? Dengan makna riba tempoh. Riba tempoh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.